Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid semua. Bertemu kita sekali lagi dalam video PDPR Matematik tahun 5 di minggu yang keempat. Sedar tak sedar kita dah berada di minggu keempat persekolahan. Baik, tajuk kita hari ini adalah banding dan susun nombor. Okey, sebelum tu kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, tajuk besar hari ini adalah nombor bulat dan operasi asas. Standard kandungan dia adalah nilai nombor. Baik, standard pembelajaran di mana di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat menentukan nilai nombor hingga 1 juta. Dan murid-murid juga dapat membandingkan nilai dua nombor. Dan seterusnya, murid boleh menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Dan yang terakhir, murid-murid boleh melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Okey, jom kita mulakan. Baik, sebelum itu, murid-murid boleh rujuk buku teks murid-murid pada muka surat 7, muka surat 8, muka surat 9. Lebih daripada atau kurang daripada, ini yang akan kita belajar pada hari ini untuk membandingkan nombor. Apa yang dikatakan lebih daripada atau kurang daripada, suatu nombor boleh ditentukan sama ada lebih daripada atau kurang daripada sesuatu nombor yang lain yang mempunyai bilangan digit yang sama dengan membandingkan nilai setiap digit dari kiri ke kanan nombor. Okey, ingat daripada kiri ke kanan nombor. Okey, lepas ni cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, seterusnya, lebih daripada atau kurang daripada juga adalah bagi nombor-nombor yang mempunyai bilangan digit yang berlainan. Okey, nombor yang mempunyai lebih banyak digit adalah lebih besar. Okey, sebagai contoh, nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit. Okey, jom cikgu tunjukkan. Contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, lebih daripada. Okey, kita ambil satu contoh, lebih daripada atau lebih besar. Okey, soalannya, nombor yang manakah lebih besar? 134,670 atau 129,980. Untuk membandingkan nombor, cikgu lebih suka menggunakan jadual nilai tempat. Okey, ni yang dikatakan dengan jadual nilai tempat. Kita masukkan nombor, kita nak bandingkan, jadi kita masukkan nombor mengikut nilai tempat dia. Okey, cikgu akan masukkan yang ini dulu. Okey, saya akan mulakan daripada kanan ke kiri. Okey, sifar 7, 6, 4 adalah di rumah 1000. Okey, 3 di rumah 10,000, 1 di rumah 100,000. Kemudian nombor yang kedua ini cikgu akan masukkan di bawah. Sifar 8, 9, 2. Okey, jika dilihat nombor ini, okey, kedua-dua nombor ini mempunyai 6 digit. Okey, 6 digit. Jadi, macam mana kita untuk bandingkan nombor yang lebih besar atau lebih kecil? Kita mulakan dengan rumah 100,000. Okey, lihat. Rumah 100,000, satu-satu adalah sama nilai dia. Jadi kita tak boleh nak bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Okey, bila dekat nombor 100,000 tiada perbandingan, tidak boleh dibandingkan digit ini, kita pergi ke rumah 10,000. Okey, 10,000. Okey, 3 dan 2. 3 lebih besar daripada 2. Jadi mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 3. 3 ni lagi besar. Jadi secara automatiknya nombor ini adalah lebih besar daripada nombor yang di bawah. Okey, oleh itu 134,670
lebih daripada 129,980. Okey, so itu cara untuk membandingkan nombor. Baik, seterusnya contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, nombor yang manakah lebih besar? 24,374 atau 125,976. Okey, kali ini cikgu akan menunjukkan cara tanpa menggunakan jadual nilai tempat. Baik, tuliskan nombornya. Okey, dan kita susun nombor yang kedua ini di bawah dia mengikut nilai tempat yang sama. Okey, contoh 6 ni adalah sar, so kita letak di rumah sar mengikut nombor yang di atas. Jika dilihat, nombor yang mana lebih banyak digitnya? Okey, secara mata kasar kita lihat nombor yang bawah ini, yang ini adalah lebih banyak digitnya daripada nombor di atas. So, secara automatiknya, nombor 125,976 ini adalah lebih besar daripada nombor 24,374. Kenapa? Sebab kita lihat digit dia, yang ini digit dia 6. Yang ni digit dia, yang ini digit dia hanya 5. Okey, so bilangan digit yang bawah ini lebih banyak daripada bilangan digit nombor yang di atas. Okey, so oleh itu 125,976 lebih daripada 24,374. Baik, kita lihat pula contoh yang ketiga, iaitu kurang daripada atau lebih kecil. Okey, nombor yang manakah lebih kecil atau kurang daripada 634,679 atau 634,980. Okey, cikgu sediakan jadual nilai tempat. Okey, kita masukkan nombor daripada digit-digit ini daripada kanan ke kiri nombor. Okey, baik. Untuk membandingkan nombor, kita mestilah mulakan daripada sebelah kiri ke kanan, iaitu nilai yang lebih besar. Okey, ratus ribu. Kita bandingkan ratus ribu. Digit 6 dan digit 6 adalah digit yang sama, jadi kita tidak boleh bandingkan. Okey, rumah puluh ribu pula. Digit 3 dan digit 3 adalah sama nilainya dan kita tidak boleh bandingkan. Rumah 1000, 4 dan 4 adalah nilai digit yang sama, jadi tak boleh nak bandingkan. Terusnya rumah ratus, 6 dan 9. 6 lebih kecil daripada 9. Okey, jadi secara automatiknya nombor ini adalah lagi kecil sebab 6 di rumah ratus lebih kecil daripada 9 di rumah ratus, nombor yang kedua. Okey, jadi kita dah jumpa jawapan dia adalah oleh itu 634,679 lebih daripada 634,980. Baik murid-murid, seterusnya adalah tertib menaik dan tertib menurun. Okey, apa yang dikatakan dengan tertib menaik dan tertib menurun? Apabila menyusun nombor dalam tertib menaik atau tertib menurun, nilai sesuatu nombor perlu diketahui dahulu. Okey, kita kena tahu nilai sesuatu nombor itu. Okey, sama ada dia besar ataupun dia kecil. Okey, seterusnya nombor yang disusun dalam tertib menaik disusun daripada nilai yang lebih kecil kepada nilai yang lebih besar. Okey, maknanya daripada nombor kecil ke nombor besar. Contohnya serupa kita naik tangga. Naik tangga,
Macam tu kan. Daripada tangga kecil ke tangga yang anak tangga yang lebih besar. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu dia. Okey, manakala nombor yang disusun dalam tertib menurun pula disusun daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. Yang ini pula serupa dengan kita turun tangga. Okey, serupa kita turun tangga. Di mana kita mulakan dengan anak tangga yang besar. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, turun tangga. Baik, kita lihat contoh yang pertama untuk tertib menaik. Susun nombor-nombor berikut dalam tertib menaik. Okey, saya lebih suka menggunakan jadual nilai tempat. Jadi, apa yang perlu kita buat bila kita sediakan jadual nilai tempat ini, masukkan setiap nombor pada jadual. Okey, contoh saya akan masukkan nombor yang pertama ni. Okey, bila kita dah susun dalam jadual nilai tempat, jadi kita boleh bandingkan nombor itu. Okey, yang pertama kita kena lihat berapa jumlah digit pada nombor itu. Kalau digit dia kurang, maknanya nombor itu lebih kecil. Okey, jadi apa yang kita lihat kat sini, nombor yang ketiga ni digit dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini hanya ada 5 digit. Bermakna ini nombor yang pertama sebab dia lebih kecil daripada nombor-nombor yang lain. Okey, jadi kita tagging kat sini nombor 1. Okey, sebab kita nak buat tertib menaik. Tertib menaik ni umpama anak tangga. Okey, daripada kecil kepada besar. Jadi kat sini yang pertama. Okey, ni dah selesai. Okey, yang kedua, kita perlu cari nombor yang kedua. Nombor yang kedua, jadi kita bandingkan di sini. Okey, ratus ribu. Ratus ribu kita cari nombor yang paling kecil. Yang kecil adalah 22. Jadi yang ini saja kita fokus pada nombor yang ini. Okey, jadi sini 22 kita tak boleh nak bandingkan sebab dia sama. So kita cari nombor ni 10,000. Okey, di sini 10,000 2. Ini 10,000 dia 3. Jadi mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah yang ini. Jadi ini adalah nombor yang kedua. Okey, secara automatik ini adalah nombor 3. Yang 400,000 digit dia 4 ini adalah yang paling besar dan nombor yang terakhir nombor besar. So, bagaimana untuk kita susun tertib menaik? Mulakan dengan nombor kecil iaitu 98,000. Seterusnya, contoh yang kedua adalah tertib menurun. Okey, susun nombor-nombor berikut dalam tertib menurun. Okey, seperti mana yang cikgu beritahu tadi, tertib menurun adalah seperti turun anak tangga. Okey, di mana kita mulakan dengan anak tangga yang nombor besar kepada nombor kecil. 5, contoh 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tertib menurun. Descending order. Cikgu masih lagi menggunakan jadual nilai tempat. Okey, kita masukkan dulu nombor yang ini. Syarat tertib menurun bermula dengan nombor besar kepada nombor kecil. Jadi kita nak cari nombor besar dahulu. Okey, kita lihat ratus ribu. Ratus ribu yang ini. Okey, mana digit yang besar? Digit yang besar adalah 7. Jadi secara automatiknya 780,050 ni adalah nombor yang pertama. Okey, nombor yang kedua. Nombor yang kedua besar. Okey, kita bandingkan juga pada rumah ratus ribu. Tapi kat sini 1 dan 1. 1 kita tak boleh nak bandingkan. Jadi kita lihat pada puluh ribu. Nombor yang sama.
Yang ini sifar dan yang ini 3. Sifar dan 3 mana yang besar? Sifar dan 3 adalah 3 lebih besar daripada sifar. Okey, secara logiknya 3 ini iaitu 130,390 adalah nombor yang kedua. Kita nak cari nombor yang ketiga besar. Okey, nombor yang ketiga. Okey, nombor yang ketiga adalah secara automatiknya adalah ini. 100,399 dan nombor yang paling kecil adalah 99,032. Okey, jadi kita susun mengikut tertib menurun. Selesai untuk kita susun tertib menurun. Baik, seterusnya adalah contoh ketiga iaitu rangkaian nombor. Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi X? Dia bagi susunan nombor ini 6, 8, X. Kita tak tahu X berapa? 12 dan 20. Okey, baik. So macam mana kita nak buat ni? Nak cari nombor ni? Nak cari nilai X ni? Baik, kita lihat dalam susunan nombor 8. Okey, saya ambil yang ini 8 dan 12. Ni 12. Okey. Daripada nombor 8 ke nombor 12, nombor apa yang ada? Selepas nombor 8 adalah nombor, lepas nombor 8 adalah nombor 9, 10, 11. Sebelum nombor 12 adalah nombor 11. Jadi, murid-murid boleh meletakkan pelbagai jawapan, iaitu pelbagai jawapan tu nombor di antara 8 hingga 12. Jika murid letak nombor 9 pun betul, nombor 10 pun betul, nombor 11 pun betul. Maknanya nilai X ni adalah pelbagai, iaitu dalam lingkungan antara 8 hingga 12. Okey, jom kita lihat contoh yang seterusnya adalah nombor yang lebih besar, iaitu 600,700 X, 600,710, 600,725. Okey, kita lihat, ambil nombor yang asal. X berada di mana? X berada di sini. Apa nilai X dia? Kita tak tahu. Apa dia nombor selepas 600,700? Okey, yang pastinya adalah 600,701. Apa nombor sebelum 600,710? Adalah 600,709. Jawapan X ni pelbagai. Okey, jawapan X ni berada di antara 671,000 ke 600,709. So, pelbagai. Murid boleh letak jawapan dia 600,701 hingga 600,709. Okey, kita ambil lah contoh satu nombor. Jawapan bagi X ni adalah 600,708 pun boleh. Okey, jika murid letak jawapan dia 600,706, boleh tak? Boleh juga. Sebab nombor ini masih lagi berada di antara 600,701 hingga 600,709. Okey, masih berada di dalam. Jika murid letak 600,712, boleh tak? Jawapan X. Ya, betul. Salah. Sebab apa? Salah. Sebab apa? 600,712 lebih daripada 600,710. Okey, so jawapan X adalah di antara ini. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja PDPR Matematik tahun 5 pada minggu ini.
Okey, jangan lupa buat latihan pengukuhan yang cikgu sediakan di dalam Google Form. Semoga berjumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum.